Ya, salam sejahtera dan selamat pagi. Hari ini 3 November 2020. Hari ini saya uh, belum ke pejabat lagi. Tengah hari baru pergi. Di pagi ni ambil kesempatan lah untuk buat video sikit. Jadi dalam video ni, kita nak cuba bincangkan sembang pasal hosting lah. Apa lagi kan, hosting lah. Kita nak host guna satu domain untuk satu account ataupun combine je semua sekali, lambak semua dalam satu account. Katakan kita ada 5 domain, kita dah beli 5 domain.com. Lepas tu kita nak jimat. Jimat kita combine semua letak dalam satu account. Dia ada kelebihan dan kekurangan lah untuk kaedah ni. Kita tengok satu-satulah. Jadi kalau kita pergi kepada hosting kan, hosting provider, macam yang saya pakai ni, Cowhost lah. Ada macam-macam lah kat luar sana kan. Dulu company saya pakai Exabyte. Lepas tu Exabyte ni ada problem sikit, dia punya server dia asyik tu up down time banyak sangat. Tukar ke server free. Lepas tu server free, okey lah, dan pakai lah sama sampai sekarang kan. Dah berapa, lebih daripada 5 tahun, 8 tahun dah kot macam tu. Tiap-tiap tahun bayar je hosting untuk tapi yang ini semua yang murah punya lah. Yang company biasa of course lah kena mahal sikit lah kan, premium dalam 6,000 lah setahun. Jadi apa pun kita, sebab macam kita, contohlah kita kecil kan, macam saya persorangan personal, buat apa nak bayar sampai 6,000 kan, itu dah overkill. Jadi kita pakailah shared hosting. Tapi nanti bila katakan traffic dah makin banyak, kita kena upgrade lah, sesuai lah dengan dia punya load. Itu semua nanti over time nanti kita akan belajar lah sikit-sikit. Jadi kalau katakan macam ni Cowhost ni, saya pun tak tahu dia punya sekarang ni dia tengah buat ni dia punya landing page yang lama. Tapi dia punya package dia masih lagi serupa lah. Sekarang dia dah ada yang baru punya ni. Dia belum, mungkin dia belum adjust lagi ke .com ni. Ni kalau saya jadi dia punya owner, mungkin saya dah adjust terus siap-siap lah. Ni tak jalan ni rasanya ni. Dia tengok dia dah ada link, mungkin ni page depan kan. Kadang itu kita juga boleh buat, katakan link ni masuk ke subdomain. Saya tak tahulah kan, mungkin dia ada kaedah dia tersendirilah. Saya pun belum lagi berkenalan dengan R-Takom marketing ni. Mungkin satu hari nantilah bila dah lama sikit ke. So biasanya untuk company-company kecil ataupun perseorangan macam saya lah, saya akan start dengan reseller lah. Kita resell balik apa yang company besar jual. Jadi kita buat package yang murah lah macam ni kan. Ni untuk cater untuk market-market yang macam saya ni lah. Dia maksudnya orang yang perseorangan, murah. RM20 setahun kan. Siapa tak nak ni, 250. Cukup lah letak satu WordPress, install WordPress dalam tu. Lepas tu unlimited domain ni tak boleh lah. Unlimited domain ni kalau katakan boleh jugalah. Kalau katakan ada 10 domain, letak je domain tu. Lepas tu letaklah HTML. Dan itu memang tak ada masalah. Kemudian yang penting ni sebenarnya inilah free SSL ni. Kalau yang free hosting macam yang saya punya JWeb tu, free hosting memang tak ada lah ni, free SSL ni. Dia set up terus automatically, data automatic jugalah. Kena ada setting dalam cPanel tu. Okay, so kita berbalik kepada kita punya cerita tadi, iaitu nak guna satu domain atau satu account atau combine ni semua sekali. So bergantung kepada bajet juga. Okay, katakan anda ada bajet
RM25 setahun. Letaklah semua dalam ni. Tapi nanti ada biasanya shared hosting dia akan share dalam satu IP yang sama lah. Jadi bila satu IP yang sama, nanti bila orang buat search, dia ada satu tools yang mana kita boleh buat search. Nak tengok dekat IP tu berapa banyak domain yang dah letak kat situ. Biasanya satu komputer concurrently is dalam maksimum 250. Apa dia kata? So kalau macam saya boleh letak macam saya beli 2 account. So 2 account macam ni kan. Satu account basic, satu account medium. Ni antara 2 website saya lah. Tapi kalau saya ada banyak klien, saya akan buat ikut klien lah. So setiap klien kita akan buat satu account yang baru. Itu kalau saya nak buat klien lah. Kalau anda pun nak start dapatkan klien, saya recommend buat macam itulah. Jangan lambakkan semua dalam satu account tu. Sebab setiap account ni kita boleh letak banyak. Contohlah kita ambil yang saya punya mahal sikit ni, RM30 ni. Saya punya J Handsome ni kan. Kita akan masuk dalam kat sini, add-on domain kat sini. Ini yang interface untuk macam boss punya interface lah. Boss dia akan nampak macam ni je. Dia tak go detail into the programming kan. Jadi kat sini juga kita boleh access login to cPanel lah. Ni lagi satu cara. Ini kalau nak dive into cPanel, nak buat kerja lah. Yang ni untuk manage je. Untuk manage saja okey lah. Disk usage berapa, bandwidth berapa dia banyak pakai kan. Tapi untuk buat kerja, kena masuk dalam ni lah. Ni untuk buat kerja. So untuk setiap account tu rasanya dia akan guna shared IP yang sama lah. Kemudian nampak statistik dia. So nanti bila later on nanti kalau CPU ke apa ni akan naik kan, nanti kita boleh nampak kat sini lah. Dan kita kena upgrade lah kita punya account. Dan kat sini juga kita boleh tambah domain lah. Macam ni ada domain kan. Boleh tambah berapa banyak domain yang ada lah. Ada setengah hosting yang lain dia satu account satu je. So dia akan letak sini lah. Satu je domain. So dia tak boleh buat domain banyak. Dia tak boleh letak subdomain banyak. So itulah dia. Jadi kalau untuk kalau saya punya recommendation is kita adjust dekat dalam ni lah. Lagi satu is katakan macam anda nak buat support untuk anda punya klien kan. Kat sini kita boleh tambah lah kat sini. Dia ada satu tempat dia panggil user management. So user management, katakanlah anda tak nak ada isu on nak suruh keep track on the support ticket kan. Support ticket ni kan. Buatlah satu account untuk klien anda ataupun untuk staff anda sendiri. Dia bagi sub account lah kat dalam ni. Dia boleh set dia punya permission lah dalam ni. Set permission dia, nanti dia akan dia akan login sendirilah. So klien dia sendiri. So itulah dia cerita dia. So sama ada nak gunakan satu domain untuk satu account atau combine je dalam lambak kan. Saya recommend kita pecahkanlah setiap account tu kepada setiap domain. Unless kalau nak buat nak combine sama-sama ke, ada tujuan-tujuan tertentu. So benda-benda ni kita kena plan lah. Alright, so itu saja untuk video kali ni. Dah berapa minit dah? Kat 10 minit dah kan, okey. Alright, so saya tengah hari ni nak ke office dan belajar benda baru. So itu sajalah kot untuk video kali ni. Sehingga kita bertemu lagi dalam video akan datang. Sekian, terima kasih kerana menonton. Dan kalau anda berminat untuk daftar web hosting murah ni, anda boleh klik dekat link yang saya letak di bawah ni lah. Sehingga kita bertemu lagi dalam video akan datang. Sekian, terima kasih kerana menonton dan bye-bye.